Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Muhammad Cina Sami, Berita Pagi. Sistem pangkalan data utama padu yang dibangunkan 100% oleh penjual awam adalah untuk mengurangkan risiko kebocoran data kepada pihak ketiga dan vendor luar yang ada akses terhadap maklumat rakyat. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menegaskan model lama iaitu melantik vendor atau syarikat swasta untuk membangunkan aplikasi berpadu bagi kerajaan tidak lagi sesuai. Ia menghadkan kemampuan kerajaan untuk mengawal sistem itu termasuk menyelesaikan masalah berbangkit dengan segera. Menjelaskan beberapa isu berbangkit mengenai padu, beliau berkata antara keutamaan sistem itu adalah menggunakan kepakaran dalaman menerusi penjual awam untuk membina sistem yang jauh lebih baik daripada syarikat swasta. Selain itu, tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta 88. Tapi risiko yang lebih besar ialah risiko pengendalian dan akses kepada data. Dan itu keputusan yang kami buat, terutamanya saya lah, bahawa ia perlu dikendalikan oleh penjawat awam kerana kita nak mengurangkan risiko ada third party ataupun pembangun ataupun pengendali yang bukan penjawat awam yang membangunkan sistem tetapi dia ada akses kepada maklumat rakyat. Beliau turut maklumkan lebih 1.5 juta pengguna telah berdaftar dalam sistem padu. Angkanya mencecah 516,168 individu setakat 4 petang semalam. Daripada jumlah itu, 261,158 telah selesai dengan proses eKYC. Selangor merekodkan jumlah pendaftaran tertinggi. Mana-mana syarikat yang membawa masuk pekerja asing tetapi gagal menyediakan pekerjaan di cadang dikompon sehingga RM30,000 bagi setiap pekerja. Syur dikemukakan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Cadangan memandangkan isu berkenaan memberi impak terhadap semua sektor termasuk perladangan yang menghadapi masalah kekurangan sumber tenaga kerja. Dan saya nak dah mencadangkan bahawa mana-mana syarikat yang bawa pekerja asing dan datang ke negara kita, lepas tu in one month tak ada kerja, syarikat tu kena patutnya di compound, kena penalize dia, kena bagi penalti RM20,000 satu orang. Barulah dia orang tak berani nak bawa pekerja. Kalau dia bawa datang pekerja, dia tunggu pula siapa nak bekerja baru dia nak supply. Bermakna dia dah buat benda ni sebagai satu perniagaan. We cannot make this pendatang asing ni untuk bekerja di dalam negara kita secara legal dan kita make it like macam satu dunia perniagaan. Kampau berkenaan boleh digunakan semula bagi menanggung kos penghantaran pulang pekerja asing ke negara asal yang sebelum ini dibiayai kerajaan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menegaskan tidak pernah mengeluarkan lesen kepada pendatang tanpa izin untuk menjalankan sebarang perniagaan seperti membuka gerai atau kedai. Menterinya Ngah Komeng berkata kerajaan sentiasa konsisten menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tempatan. Tindakan undang-undang sentiasa diambil terhadap warga asing yang melanggar peraturan. Beliau berkata demikian ketika mengulas berhubung lambakan gerai warga asing sehingga menjejaskan peniaga tempatan di kebanyakan lokasi di seluruh negara yang turut menimbulkan kegusaran penduduk tempatan. Dalam perkembangan lain, beliau maklumkan kementerian telah memperkenalkan pertandingan reka bentuk secara terbuka bagi pembinaan semula semua projek pasar awam yang berskala besar di seluruh negara. Dan tahun ini, saya dengan sukacita mengumumkan KPKT akan menyediakan RM110 juta. Dana khas untuk menaik taraf pasar-pasar awam di seluruh negara. Dan kita harap mulai hari ini, mana-mana pembinaan semula pasar awam baru yang berskala besar seperti kompleks pasar Bukit Petajam akan mengamalkan modus operandi yang sama. Itu kita akan buat pertandingan secara terbuka. Menteri Pengangkutan Anthony Loke mendedahkan kecuaian kontraktor dikenal pasti punca insiden kren tumbang di atas landasan kereta api di Rawang pada 12 Disember lepas. Insiden telah mengakibatkan KTMB kerugian lebih RM2.4 juta.
Hasil siasatan juga mendapati pihak kontraktor gagal memastikan kawasan kerja selamat kerana telah masuki lokasi larangan tapak kerja yang tidak kukuh dan berlecak sehingga mengakibatkan kren menjadi condong ke atas landasan. Satu insiden yang sangat serius di mana Kementerian Pengangkutan memandang perkara ini dengan begitu serius sekali. Laporan lengkap telah pun dibentangkan kepada mesyuarat pasca Kabinet. Adu terus kepada Kementerian Pendidikan sekiranya berlaku kenaikan harga makanan di kantin pada sesi persekolahan akan datang. Menteri Fadlina Siddiq bagaimanapun berkata kementerian akan meminta sekolah mengambil tindakan sewajarnya terlebih dahulu. Ini berikutan isu itu merupakan antara pihak sekolah dengan pengusaha kantin. Pihaknya sedia memberi perhatian sewajarnya jika ada aduan yang sampai kepada kementerian. Pelaksanaan mengenai aspek keselamatan termasuk atur gerak melibatkan penduduk terjejas banjir dalam kalangan calon peperiksaan SPM 2023 akan diselaraskan pegawai daerah di lokasi terjejas. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata hal ini bagi memastikan calon tidak tercicir. Ujian bertutur peperiksaan SPM bagi Bahasa Melayu bermula 8 hingga 11 Januari ini. Diikuti ujian bertutur Bahasa Inggeris 17 hingga 23 Januari, ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 29 Januari serta peperiksaan bertulis 30 Januari hingga 7 Mac. Beliau turut maklumkan segala persiapan bagi menghadapi situasi banjir telah mula dilaksanakan sejak November tahun lepas. Dari segi koordinasinya di peringkat DO, tetapi bantuan daripada semua agensi termasuk tentera, APMM dan polis semua dah ada dalam keadaan baik di sisi persiapan. Dan persiapan ini bukan sehari dua baru kita buat. Kita telah bermesyuarat dari segi tindakan penyelarasan ini daripada bulan 11 tahun lepas. Jadi memang dari segi segala keperluan insya-Allah setiap daerah di bawah kepimpinan pegawai daerah memang sudah membuat persediaan yang rapi insya-Allah. Setakat 12.30 malam tadi, angka penduduk terjejas banjir di Johor terus meningkat kepada 1,475 penduduk daripada 382 keluarga. 13 PPS dibuka melibatkan 4 daerah terjejas, masing-masing Johor Bahru, Keluang, Mersing dan Kota Tinggi. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 4 PPS di Johor Bahru mendapatkan 420 penduduk terjejas, 6 di Kota Tinggi, 724 individu, 2 di Mersing, 271 penduduk dan 1 di Keluang, 60 penduduk. 2 laluan di Mersing iaitu Jalan Kampung Orang Asli Peta dan Jalan Masuk Tenggaruh Timur, Tanjung Leman masih terputus hubungan. Manakala 4 laluan di Kota Tinggi termasuk Jalan Kota Tinggi Mersing telah boleh dilalui kenderaan ringan. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tak buruk di beberapa kawasan di Pahang dan Johor sehingga Ahad ini. Amaran melibatkan kawasan Pekan dan Rompin di Pahang. Manakala di Johor membabitkan kawasan Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Amaran hujan berterusan tak waspada juga dijangka berlaku dalam tempoh sama melibatkan Kuantan di Pahang serta Batu Pahat dan Pontian masing-masing di Johor. Baik, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita pagi teruskan dengan edisi Sabah.